Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi pada malam ini, malam yang berbahagia, hari Sabtu. Seperti biasa, insya-Allah kita akan bertemu di malam ini bersama-sama. Ketika sebelum pandemik, kita berada di Masjid Sultan Syarif Ali di Kampung Sengkurung, dan Alhamdulillah malam ni kita dapat meneruskan lagi sesi kita, walaupun kita tidak dapat bersama-sama di dalam masjid, tetapi kita bersama-sama di line, insya-Allah di online. Moga-moga kita dapat manfaatkan teknologi yang ada pada hari ini. Moga-moga kita tidak berputus dengan usaha-usaha kita untuk mempelajari Islam sebersedikit daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita, yang sangat banyak sebenarnya. Jadi pada malam ini, yang pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak Masjid Sengkurung, Masjid Sultan Syarif Ali, kepada para ahli jawatankuasa takmir masjid, dan kepada Syababul Iman, kumpulan Syababul Iman, kumpulan belia Masjid Syarif Ali, Sultan Syarif Ali, yang telah berusaha untuk menjadikan program kita pada malam ni, pada kali ini, dapat berterusan pada setiap minggu. InsyaAllah, sesi kita pada malam ni adalah sesi untuk mengenali kisah Nabi-Nabi daripada Al-Quran. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Taala akan berikan kepada kita pengenalan kepada Nabi-Nabi ni. Kita kenal kepada Nabi-Nabi, kita kenal, kita sayang kepada Nabi-Nabi, dan moga-moga dengan itu kita dapat mengambil pengajaran daripada cerita-cerita yang Allah Subhanahu Wa Taala telah ceritakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam Quran berkenaan dengan kisah Nabi-Nabi terdahulu. Sebagaimana sebelum daripada ni kita sebutkan bahawa kisah Nabi-Nabi ini terdapat di dalam Quran hampir 1/3 daripada Quran. Artinya sangat banyak Quran ini menceritakan, bahkan lebih banyak daripada ayat-ayat hukum. Ayat-ayat hukum dalam Quran ini hanya ada 1/10 sahaja, tetapi ayat-ayat cerita lebih daripada 1/3, hampir 1/3. Jadi insya-Allah mesti ada sebab, mesti ada isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala nak memberitahu kepada kita bahawa pentingnya kita ini mengambil pedoman daripada kehidupan mereka. InsyaAllah malam ni kita sambung cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam, dan seperti biasa kita membaca daripada surah Yusuf, ayat-ayat Al-Quran daripada surah Yusuf. Malam ni insyaAllah kita akan bersama-sama di muka surat 243, 243, iaitu pada ayat 66 daripada surah Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqam minallah. Ini sekarang kita sampai kepada cerita kita, ialah di mana sebelum daripada ni kita ceritakan bahawa Nabi Yusuf alaihissalam telah membuat plan dia, iaitu bila saudara-saudaranya datang, yang saudaranya datang ke negeri Mesir. Pada masa itu Nabi Yusuf telah menjadi ketua, menjadi menteri, menteri ekonomi, menteri keuangan dan sebagainya, Aziz di negeri Mesir itu. Jadi dia telah membuat plan, sebab dia kenal, dia tengok adik-beradik dia ni datang ni, 10 orang datang daripada Kanaan ni dia tahulah inilah adik-beradik dia. Tapi adik-beradiknya tu tak kenal Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf telah buat plan, iaitu telah meletakkan kembali barang-barang belian dia tu, iaitu duit-duit belian tu, belian barang makanan tu diletakkan kembali dalam kafilah itu. Jadi bila kafilah itu balik, mereka ni yang pertamanya mereka telah dipesan oleh Nabi Yusuf alaihissalam supaya bawa, lain kali kalau datang lagi, bawa saudara kamu yang seorang lagi tu. Bagaimana Nabi Yusuf tahu? Kita ceritakan hari itu bahawa Nabi Yusuf ni bila dia dapat 10 orang ni datang daripada jauh, kemudian dia telah bersembang, bercerita, kemudian memberi bantuan, memberi layanan yang istimewa kepada adik-beradik dia ni. Selepas daripada tu, maka dia ceritalah bersama mereka ni ada lagi, dan jadi Nabi Yusuf tanya semua. Nabi Yusuf sebenarnya dah tahu, tapi Nabi Yusuf sebab dah lama terpisah ni, jadi memang betul lah ada seorang lagi adik-beradik dia, iaitu Benyamin, yang ditinggalkan. Dan Nabi Yaqub ni sayang, dia tahu, Nabi Yusuf tahu. Jadi Nabi Yusuf sekarang buat plan.
Jadi yang Nabi Yusuf kata, nanti kalau datang nanti kamu bawa adik kamu yang seorang tu, yang kamu tinggalkan tu. Sebab kalau kamu datang sikit, nanti dapat sikit makanan. Sebab setiap orang akan diberi satu muatan unta sahaja, kata Nabi Yusuf. Jadi sebab itulah mereka beritahu, kata balik nanti ceritakan kepada ayah kamu, bawa seorang lagi tu datang, jangan tinggalkan. Jadi selepas daripada tu, maka mereka pun balik, mereka ceritakan kepada ayah, tapi ayah iaitu Nabi Yaqub AS ni tak percaya dah kepada 10 orang ni. Ni apa benda lah pula plan ni kan, cerita ni plan ni, dia nak ambil pula dah Benyamin nak bawa pergi ni. Jadi sebab itulah pada permulaan tu Nabi Yaqub AS ni tak nak beri, tak nak izin ni. Jadi mereka minta sehinggalah tiba-tiba bila mereka buka barang-barang tu barang-barang dagangan, barang-barang yang mereka beli daripada negeri Mesir tu, tiba-tiba tengok duit mereka pun ada di situ semula, ada dalam tu. Mana macam apa ni? Jadi mereka pun beritahulah kepada ayah ni, ayah kita nak pergi semula, nak ni orang ni sangat baik lah, memang boleh percayalah sebagainya lah, iaitu menteri Mesir ni. Dia tak tahu pun itu adalah Yusuf alaihissalam. Jadi seterusnya sampailah kita hari itu cerita di sini. Lalu selepas daripada mereka pujuk Nabi Yaqub alaihissalam, 10 orang ni pujuk Nabi Yaqub ni, berilah, kami nak bawa adik seorang ni, kami jaga semacam-macam lah kan. Adik qala, kata Nabi Yaqub alaihissalam, ayat 66 muka surat 243. Jadi Nabi Yaqub berkata, qala lan ursilahu ma'akum, aku tak akan selama-lamanya beri kamu bawa adik kamu ni, aku tak akan kirimkan dia ni bersama dengan kamu hatta. Nabi Yusuf buat syarat. Nabi Yaqub minta maaf. Nabi Yaqub buat syarat. Nabi Yaqub kata hatta, sehinggalah. Sehingga apa? Tu'tuni mawthiqan minallah, kamu beri aku janji. Mawthiqan, dia dalam bahasa Arab ada mithaq, dia ada mawthiq. Jadi kalau mawthiq tu lebih power lagi, maknanya ialah kedua-dua pihak tu berjanji dan faham betul-betul. Mawthiqan, tu mawthiqan. Kalau mithaq dia ringan sikit. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam minta kepada ni yang 10 orang ni, aku akan beri, aku tak akan beri, cuma dengan syarat kalaulah sekiranya kamu sanggup untuk memberi mawthiq minallah, maknanya menggunakan nama Allah lah, maknanya janji bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. La tunnani bihi, kamu mesti bawa balik semula adik kamu ni kepada aku, maknanya kepada ayah. Kalau tak, ayah tak beri. Kalau kamu janji dengan nama Allah macam tu, barulah aku akan beri adik kamu ni untuk ikut kamu. Illa, kecualilah, Nabi Yaqub kata illa an yuhata bikum, kecualilah kamu ni dikepung, dibunuh, diserang, diambil, dirampas adik kamu, maknanya kamu tak mampu. Kalau dah keadaan macam tu, maka tak kisahlah, maknanya kamu tak boleh bawa balik pun. Tapi kalau dalam keadaan biasa, kamu jangan tipu aku dah macam-macam semula kan, kamu nanti buat apa-apalah seperti kamu buat pada Yusuf dulu. Jadi Nabi Yaqub alaihissalam kata dah beri peringatan tu, kecuali an yuhata bikum, kecuali kamu ni dikepung. Sebab zaman tu kan padang pasir, mereka ni berjalan ni biasalah kan, berlaku rompakan tengah jalan, berlaku kepungan, orang tangkap orang lah, macam-macam. Jadi sebab itulah maknanya Nabi Yusuf ni buat, ada jugalah andaian tu, ayyuhata bikum, kalau kamu ni dikepung, dibunuh dan sebagainya. Jadi apa jadi? Yang 10 orang ni apa? 10 orang ni pun bersetuju. Jadi mereka pun kata falamma atauhu mawthiqahum, lalu apabila mereka pun atauhu, membawa datang kepada Nabi Yaqub alaihissalam mawthiqahum, iaitu mawthiq mereka, janji mereka berjanji dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi qala, kata Nabi Yaqub alaihissalam kepada anak-anak yang 10 orang ni, dia kata Allahu ala ma naqulu wakil, Allah menjadi wakil ke atas apa yang kita katakan ni. Kita kata maknanya kau berjanji dengan aku berjanji gini-gini, aku berjanji nak beri izin, nak bawa ni, dan kau berjanji nak bawa balik semula, kecuali an yuhata bikum, maknanya kamu memang berjanji sungguh-sungguh nak bawa balik semula ni Benyamin ni kepada aku, jadi aku serah kepada Allah lah. Kata Nabi Yaqub, kalau macam tu, qala Allahu ala ma naqulu wakil.
Jadi itu menjadi macam menjadi pegangan lah kepada orang-orang yang berjanji di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apalah kan nak berjanji nak buat baik dan sebagainya, biasanya kalau selepas janji tu akan adalah di belakang ni wallahu ala ma naqulu wakil. Kita sebut macam kita serah kepada Allah. Jadi seterusnya apa? Nabi Yaqub alaihissalam dia pun pesan dah. Okeylah, anak dia sekarang ni nak pergilah ke negeri Mesir. Jadi dia pun pesan lah, dia kata waqala ya baniya, dia kata wahai anak-anakku. Jadi sebelah orang yang nak pergi ni, la tadkhulu min babin wahidin, kamu semua wahai anak-anakku jangan masuk dari pintu yang satu. Ini apa ni? Apakah pesanan Nabi Yaqub alaihissalam ni sebenarnya? Jangan masuk daripada pintu yang satu. Sebab 11 orang ni ramai. Kalau mereka ni berjalan bersama-sama, orang mudah nampak. Orang nampak, ramainya siapa tu? Ramai tu, satu macam satu gerombongan gitu kan. Kalau berpecah-pecah, orang tak nampak sangat. Tak maknanya yulfitun nazar, menarik perhatian orang. Tapi bila ramai-ramai macam ni, sebab itulah Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf ni dah buat dah, maknanya usaha. Mengajar kepada anak-anak ni supaya kita ni kena buat usaha. Buat usaha. Di dalam apa-apa usaha, dalam apa-apa segala apa pun, iaitu Allah Ta'ala dia kata qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin. Sebenarnya walaupun kita katalah ini cerita pasal masuk pecah-pecah nak masuk kan, maknanya bukan masuk daripada pintu yang satu, nak masuk kota, masuk pasar, masuk apa, bukanlah makna kita nak cerita pasal pasar ni, tapi nak ceritanya ialah tentang bahawa pentingnya usaha. Pentingnya orang-orang yang ini memberi tak kira lah kan pemimpin ke apa-apa ni kan, mengingatkan orang bawahnya supaya berusaha. Yang pentingnya kita berusaha. Kemudian dia kata apa? Dia kata lepas tu dia kata min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Nak confirmkan lagi. Jangan kamu masuk daripada pintu yang satu, kamu hendaklah masuk daripada pintu yang berpecah-pecah. Maknanya seorang masuk pintu ni, dua orang masuk pintu ni, macam itulah, berpecah-pecah, mutafarriqah. Tapi tengok tu yang belakang tu, ni yang best. Yang belakang tu best. Dia kata apa? Dia kata wa ma ughni ankum minallahi min syai'. Makna aku ni nasihat saja. Seolah-olahnya berkata macam tu kan. Tetapi segala-galanya Allah Ta'ala yang menentukan. Allah Ta'ala menetapkan. Allah Ta'ala boleh buat apa saja. Jadi sebab itulah maknanya apa pun usaha kita. Dia kata sini Nabi Yaqub mengajak anak-anak dia, wa ma ughni ankum minallahi min syai'. Kita tak boleh lari daripada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala dah tetap macam tu, maka ia akan berlaku. Walaupun kita berusaha masuk pintu sini, buatlah usaha apa-apa pun, tetapi usaha mesti ketetapan Allah kita serah kepada Allah kan. Tetapi usaha mesti kena usaha. Tak boleh kita serah pada Allah tapi kita tidak berusaha. Itu salah. Jadi Nabi Yaqub alaihissalam mengajak anak dia masuk daripada pintu itu adalah usaha. Tapi apa-apa, adakah boleh menyebabkan makna Benyamin ni tidak akan diambil ke, boleh balik dengan selamat ke? Tak. Tengok kan apa yang akan kita bacalah selepas daripada ni. Jadi dia kata wa ma ughni ankum minallahi syai'a. Aku tak boleh buat apa-apa. Kalau Allah Ta'ala dah tetapkan apa-apa untuk kamu, inil hukmu illa lillah. Tengok kan ayat ni, ayat 68 67 ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala bawa satu perkara kan. Ayat ini sangat penting sebab dia, walaupun dia cerita tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, kisah Nabi Yaqub alaihissalam, kisah Nabi Yaqub dengan anak-anaknya, dengan Benyamin dan sebagainya, tetapi ini adalah satu prinsip, satu kaedah yang mesti dipegang oleh orang Islam, iaitu apa? Inil hukmu illa lillah. Semua ketetapan itu hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Ketetapan apa? Ketetapan dari segi apa-apa yang berlaku, maknanya tak ada benda. Kalau Allah Ta'ala dah tetap berlaku, dia akan berlaku. Tak ada benda Allah Ta'ala dah tetapkan dia tidak berlaku, dia tak akan berlaku. Kalau Allah Ta'ala dah tetapkan macam tu, inil hukmu illa lillah. Tu satu perkara, satu sudut yang lain ialah dalam masalah ulama-ulama kata ketika menjelaskan ayat ni adalah inil hukmu illa lillah. Artinya apa? Ketetapan hukum hanyalah boleh datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja.
Walaupun kita kata tak ada kaitan dengan kisah Nabi Yaqub, kisah anak-anaknya dia, tetapi ayat ini sangat general, iaitu memberi mafhum, memberi makna ketetapan tak boleh. Jadi ulama-ulama usul fiqh dan segala ulama-ulama dululah kan telah menuliskan dalam kitab-kitab mereka mengatakan bahawa apa-apa hukum hanya boleh ditentukan oleh Allah Subhanahu Taala saja. Baik ke, buruk ke dan sebagainya. Nak kata ni boleh, ni tak boleh, Allah Taala saja. Maknanya manusia tidak boleh campur tangan, manusia tak boleh memandai-mandai, manusia tak boleh kata ini boleh, ini. Kalau Allah Taala dah tetapkan, jadi undang-undang ke, peraturan hidup ke, politik ke, ekonomi ke, sosial ke, apa saja, inil hukmu illa lillah. Ketetapan adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberi peluang, memberi kebebasan kepada kita. Bila Allah Taala beri kebebasan, maka terpulanglah kepada kita. Kita nak macam mana kan Allah Taala tak apa, takzir nama dia. Bila takzir artinya apa? Artinya terpulanglah kepada pihak yang berkuasa untuk menentukan hukum dia bagaimana. Tapi apabila hudud, ketetapan-ketetapan yang Allah Taala tetapkan, itu tak boleh dilanggar, tak boleh diubah. Itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu maksud inil hukmu illa lillah, kata Nabi Yaqub alaihissalam kepada anak-anaknya. Kemudian alaihi tawakkaltu, aku hanya bertawakal kepadanya sahaja. Wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun, dan orang-orang yang nak bertawakal hanya bertawakal kepada Allah Taala saja. Kalau orang tu benar-benar bertawakal, dia akan bertawakal kepada Allah Taala saja. Dia tak akan bertawakal kepada lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat seterusnya, ayat 68. Walamma dakhalu, ceritanya mereka pun masuklah. Masuklah ke negeri Mesir. Sampailah mereka pun berjalan ke negeri Mesir. Itu sebelah orang ni kan, sebelah orang pun berjalan ke negeri Mesir. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum, iaitu mengikut cara yang diperintahkan, yang diajar oleh ayah mereka, iaitu apa? Berpecah-pecah, masuk pintu ni, masuk pintu ni, masuk pintu ni. Sebab itu maka na yughni anhum minallahi min syai', Allah Taala kata, tapi usaha mereka itu tak boleh mengubah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sekali lagi kita nak tekankan sini tentang apa antara usaha dan ketetapan. Kita tanggungjawab kita untuk berusaha. Kita tak boleh tak berusaha, salah tak berusaha. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala menyuruh kita berusaha. Tetapi kemudian apa yang berlaku, Allah Ta'ala tetapkan. Sebab itulah orang Muslim, dia tak sedih. Orang Muslim, dia tak sakit, tak kecewa, tak apa semua kan. Sebab apa? Dia tahu kalau apa yang berlaku tu mesti Allah Ta'ala tetap. Itulah Allah Ta'ala tetapkan dah. Tapi sebelum daripada berlaku, kita kena usaha. Sebab apa? Allah Ta'ala menyuruh kita berusaha. Allah Ta'ala menyuruh kita berusaha, dan Allah Ta'ala. Jadi akhirnya tidak ada kesedihan. Usaha kita tu dapat pahala, walaupun tak berjaya, walaupun tak tercapai apa yang kita nak, tapi usaha tu dapat pahala. Kita membaca buku, kita student, kita baca buku kerana nak exam, kita dapat pahala kerana membaca. Kelulusan, lulus tak lulus, kita dapat tinggi, dapat rendah, tu kita serah kepada Allah SWT. Kita berusaha sekeras-kerasnya, sehabis yang kita mampu. Kenapa? Kalau kita tak berusaha sehabis-habisnya, kita tidak melaksanakan arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menyuruh kita berusaha. Jadi oleh kerana itulah maka mereka ni pun berusaha. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kata tidak boleh mengubah apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha. Jadi apa yang mereka buat ni apa sebenarnya? Habis itu kalaulah Allah Ta'ala dah tak, Allah Ta'ala kata semua itu adalah merupakan kerana permintaan yang dibuat oleh ayah mereka supaya mereka ni berusaha. Jadi Nabi Yaqub tu ajar anak mereka supaya berusaha. Jadi mereka pun berusaha. Jadi sebab itulah mereka dapat pahala di situ, insya-Allah. Kerana apa mereka berusaha? Ketetapan Allah, dia akan berlakulah sebagaimana apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wa innahu lazu ilmin lima 'allamnahu. Nabi Yaqub ni kenapa dia cakap macam tu? Kerana dia adalah mendapat wahyu, dapat ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua tu daripada ilmu yang Allah Taala ajar. Maknanya ilmu berusaha, ilmu apa tu semua adalah ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menyuruh Nabi Yaqub buat macam tu, pesan kepada anak-anak dia. Jadi maknanya dapat pahala di situ gitu kan. Jadi kemudian Allah Taala kata walakinna aksarun nas la ya'lamun. Masalahnya manusia ni ramai tak tahu perkara ni kan. Tak faham benda ni kan. Bahawa Allah Ta'ala ni boleh memberi ilham kepada awliya, dia boleh memberi ilmu kepada, tapi manusia tak faham bahawa ketetapan tu adalah ditetapkan oleh Allah SWT. Jadi benda ni susah nak faham kan. Sampai kita pun, orang kita pun susah nak faham benda ni. Jadi insya-Allah moga-moga
sahabat-sahabat semua kan yang berada, insya-Allah dalam sesi kita pada malam ni, sesi penceritaan kisah-kisah Nabi ni, sempena kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang kita baca malam ni, moga-moga kita akan dapat insya-Allah kan kefahaman. Kita tak jadi daripada sebagaimana Allah Taala sebut sini, walakin aktsarun nas la ya'lamun, ramai orang tak tahu ni masalah ni. Gitu. Ayat yang seterusnya iaitu ayat yang ke-69. Ayat 69 Allah Taala kata walamma dakhalu ala Yusuf. Mereka pun masuklah. Ni Allah Taala cerita balik tadi, Allah Taala selang-selikan dengan sedikit pengajaran, dengan sedikit peringatan, dengan sedikit apa yang sepatutnya kan, sepatut kita faham dan sebagainya. Jadi selepas daripada tu apa katanya Allah Taala ceritakan kepada kita walamma dakhalu, mereka pun masuk. Dakhalu ala Yusuf, kepada Yusuf. Macam biasalah, nak membeli barang-barang ni, nak bawa balik ke kampung mereka. Jadi Nabi Yusuf menggunakan plan dia lah kan, awa ilaihi akhahu, dia pun ambil. Kalau awa ni maknanya, kalau ikut asalnya maknanya selamatkan. Jadi kalau ikutnya memanglah kan, sebab mereka ni kalau depan orang mereka tak kita kata tak bully adik dia ni, Benyamin ni. Tapi kalau tak ada orang, mereka akan bully. Jadi sebab itulah maknanya Nabi Yusuf ni gunakan perkataan awa, diambil oleh Nabi Yusuf, adik dia ni. Tapi maksudnya diambil tu apa? Iaitu diselamatkan daripada ilahi akhahu. Macam-macam lah cerita sini dalam kisah-kisah bagaimana diselamatkan. Ada yang kata ceritanya ialah, oh ini adik kamu ya, ini adik kamu ke yang kata yang kamu tak bawa tu, tak apalah, mari duduk bersama aku lah. Tu kan sebab apa? Jadi ada yang kata dah pecah dua orang, ada dua orang satu bilik, satu rumah tamu, tinggallah seorang 11 kan. Jadi dua 5, 10 jadi kan. Jadi ada seorang tak apa, tinggal bersama dengan aku. Sebenarnya Yusuf ada plan dengan adik dia ni, Benyamin ini. Jadi bila dah Nabi Yusuf dah duduk dah bersama depan orang ni, dia buat macam tak kenal. Tapi bila dah duduk bersama ni kan, dah terasing tu, qala inni ana akhuk. Yusuf kata kepada Benyamin, ni aku ni sebenarnya saudara kamu, abang kamu sebenarnya ni. Gitu, ana akhuk, dia kata. Fala tabtais, jangan kamu sedih. Sedih apa pula? Sedih iaitu kalau ikut dalam tafsir kata bahawa mereka ni dah bully dah, macam-macam buat kan. Jadi kesian lah Benyamin ni kan. Jadi Allah SWT Allah ceritakan Nabi Yusuf ni berkata kepada adik dia ni kan, la tabtais, jangan kamu sedih lah. Jadi menceriakan adik, bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka telah buat kan. Jadi habislah cerita. Jadi kenal lah dia sekarang ni kan. Jadi sekarang ni mereka pun nak balik. Saudara-saudara yang lain tak kenal lagi. Sekarang yang kenal Nabi Yusuf seorang ni ialah apa ni? Benyamin tadi. Jadi mereka pun nak balik lah, sebelah orang ni pun nak balik lah. Jadi mereka pun berkemas-kemas kan, bawa lah makanan apa ni yang dibawa balik tu, yang diberikan oleh Menteri Mesir ni. Falamma jahazahum bijahazihim, lalu mereka pun berkemas-kemas lah dengan barang-barang mereka semua tu. Ja'ala siqayata fi rahli akhi. Nabi Yusuf ni buat plan dia, iaitu dia telah meletakkan as-siqayah. As-siqayah ni ada macam-macam tafsir. Ada tafsir kata ialah iaitu bekas yang digunakan untuk menyukat makanan tu. Dan benda ni mahal, dia buat daripada emas, dia katakan. Ada yang kata ialah dia ni adalah piala bekas minuman, gelas. Gelas untuk minum. Ada yang kata macam tu. Itu tafsir-tafsir lah kan, yang daripada emas dan disalut dengan permata-permata. Jadi dia masukkan satu dalam tu barang dagangan barang adik dia tu. Jadi ja'ala siqayat fi rahli akhi, di dalam unta adik dia. Kemudian ja'ala summa azzana muazzinun. Kemudian Nabi Yusuf pun pakatlah plan lah kan. Dia beritahu kepada ni azzana muazzinun. Azzana ni makna orang yang bertempik maksud dia. Sebab itulah kita panggil azan dengan azan Jumaat, azan Maghrib. Azan tu makna orang yang bersuara kuat, meninggikan suara nak beritahu, oh sekarang dia masuk Maghrib. Kita panggil azan, kita panggil. Orang tu kita panggil muazzin, orang yang melaungkan suara dia tu. Jadi sekarang dari sini lah, azzana muazzinun. Lalu Nabi Yusuf pun beritahu, ni ada barang hilang ni, tolong beritahu. Sebab tadi kafilah tadi dah start berjalan dah meninggalkan tempat tu kan, tempat Nabi Yusuf tu. Jadi azzana muazzinun ayyatuhal 'ir, ayyatuhal 'ir,
wahai kafilah, kafilah yang sedang bergerak nak balik ni, ayyatuhal 'ir, tu dia katakan, innakum lasariqun, kamu mencuri ke? Kamu mencuri kata. Ish, mencuri mana pula ni kan. Jadi gitu kan. Jadi mereka pun berkata qalu wa aqbalu alaihi, memang confident lah mereka, mana mereka mencuri, tak ada orang mencuri pun di kalangan mereka kan. Mereka memang tak plan pun, tak ada plan nak mencuri pun. Tiba-tiba terkejut lah mereka, kita pula dituduh mencuri pula dah. Jadi qalu wa aqbalu alaihim, dia pun mereka pun datanglah semula mereka. Mencuri, kecurian apa? Gitu kan. Maza tafkidun, you orang pula nak katakan kehilangan apa yang hilangnya, apa yang awak hilang semua, apa yang negeri Mesir ni kan hilang. Dia kata. Jadi qalu, mereka pun berkata, siapa yang berkata tu iaitu orang yang itulah tadi kan, pesuruh menteri tadi tu, orang-orang gaji dia tu semua tu kan. Mereka pun berkata qalu nafkidu su'al malik, kami kehilangan tu bekas raja tu. Tak kira lah bekas piala, bekas apa tadi kan, bekas raja kami hilang, tak jumpa cari ni, mana ni. Jadi dia pun katakan waliman jaa bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im. Daripada ketika itu Nabi Yusuf berkata, dia kata, ini siapa yang siapa yang dia kata waliman jaa bihi, siapa yang boleh bawa datang benda tu, siapa yang boleh, maka dia kata dia akan dapat himlu ba'ir, dia akan dapat upah beritahu berita ni, reward lah yang kata reward yang dapat beritahu di mana ni barang ni ada ni, maka aku akan beri kepada dia himlu ba'ir, iaitu muatan makanan sepenuh seekor unta. Wa ana bihi za'im, dan kemudian Nabi Yusuf kata, aku adalah menjadi za'im. Menjadi penjamin. Penjamin apa? Penjamin, akulah yang akan mesti bayar benda ni kan. Aku akan maknanya aku berjanji, aku akan menjadi penjamin bahawa akan dibayar orang yang boleh menceritakan di mana tempat Su'ul Malik tadi tu. Jadi mereka pun ni, saudara-saudara Yusuf ni takut lah ni. Takut ni, macam mana cerita takut ni kan. InsyaAllah kita akan sambung cerita kita di ayat yang ke-73 insyaAllah di minggu hadapan insyaAllah, iaitu dalam keadaan takut tadi. Jadi keyword dia lah, mereka pun takut lah. Kenapa? Sekarang ni raja nak cek ni, Menteri Negeri Mesir nak cek ni, tantah ada dalam barang kita pun tak tahu ni, mana tahu kan. Jadi mereka pun pelik sini kan. Jadi kita berhenti situ. InsyaAllah jumpa lagi di minggu hadapan pukul 8 malam insyaAllah, ketika musim COVID-19 ni, pandemik. InsyaAllah di online kita berjumpa di line yang sama insyaAllah, Syababul Iman, dan juga line saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.